Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, kisah pada malam ini datangnya daripada Newa Anwar. Kisah yang bertajuk Selekoh Tajam. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Samad yang bekerja di sebuah pasaraya bersiap-siap hendak pulang. Baru je dia keluar dari tempat kerjanya itu, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Jadi terpaksalah dia tunggu sehingga hujan berhenti. Sambil-sambil tu, Samad berborak dengan rakan-rakan sekerjanya sementara tunggu hujan berhenti. Topik perbualan mereka adalah cerita hantu. Samad yang bosan hanya mendengar cerita mereka. Seronok pula Samad mendengar pengalaman seram rakan-rakannya itu. Setelah hujan mula reda, Samad dan rakan-rakannya yang lain pun mula pulang. Ketika itu, jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Jalan agak sunyi, tidak banyak kenderaan yang lalu lalang. Suasana agak seram dirasakan. Samad dengan keadaan jalan yang basah, sunyi dan gelap, membuatkan Samad merasa sedikit gugup. Samad pandang langit. Gumpalan awan hitam seperti membentuk wajah yang menyeramkan. Dada Samad berombak kencang. Nafasnya laju. Cerita hantu yang baru dia dengar sebentar tadi mula bermain di fikirannya. Samad berpeluh walaupun udara dingin malam mencengkam tubuhnya. Tiba-tiba, motosikal yang ditunggangi Samad mula semput. Alamak, apa masalah motor ni? Aduh. Baru Samad teringat yang dia terlupa untuk mengisi minyak motornya. Samad berhenti di tepi jalan. Dia panik. Dilihat keadaan sekeliling. Gelap dan sunyi. Tanpa ada sebarang kenderaan yang lalu. Samad jadi buntu. Kacau betul lah. Macam manalah aku boleh lupa nak isi minyak tadi? Samad merungut. Sesekali, dia menendang motosikalnya yang berhenti di tepi jalan yang sunyi. Bodoh! Hanya ditemani suara katak. Samad mengerling jam di tangan. Sudah pukul 1:30 pagi. Tiada sesiapa untuk dia minta bantuan. Mahu tidak mahu, dia kena tolak juga motosikalnya. Setelah agak jauh Samad menolak motosikalnya, akhirnya dia menyerah. Penatlah. Dia sudah terlalu letih. Nafas Samad tercungap-cungap. Samad mengesat peluh yang mengalir di dahi. Kemudian, dia menongkat motornya di tepi jalan. Samad duduk di atas motornya. Sebatang rokok dinyalakan. Dia menanti jika ada kenderaan yang lalu agar dapat dia minta bantuan. Dia sudah tidak berdaya lagi untuk menolak motosikalnya. Kemudian tidur kat rumah aku je lah. Dah lewat malam ni Zuan. Lagipun bahayalah, jalan licin, baru lepas hujan. Tidur dekat rumah aku,
kira kau selamat sikit lah. Bahaya ni, dah malam. Pelawa Zul pada Zuan. Tak apalah Zul. Bukannya aku tak nak bermalam dekat rumah kau. Lagipun awal pagi esok aku ada urusan penting. Tak apalah kalau kau dah cakap macam tu. Tapi hati-hati je lah memandu. Kalau ada apa-apa, call aja aku. Lagi satu, aku nak pesan. Kalau ada orang tahan kau dekat tepi jalan seleko tajam tu, kau jangan berhenti pula. Pesan Zul. Dah lewat malam macam ni, mana ada orang nak tahan? Kata Zuan lagi. Aku ni pesan sebab bukan orang lah. Ucap Zul sambil tersenyum. Nak takut ke aku lah tu? Kau ingat aku takut ke dengan cerita hantu kau tu? Dekat belakang kau tu ada hantu. Balas Zuan. Lalu mereka berdua tertawa. Kemudian Zuan masuk ke dalam kereta. Setelah memberi salam, Zuan berlalu pergi meninggalkan Zul. Sebelum sampai di selekoh yang dikatakan Zul, tiba-tiba Zuan terasa ada hembusan angin sejuk di belakang lehernya. Serta-merta bulu romanya meremang. Zuan menggosok-gosok belakang lehernya. Apa ni? Lain macam rasa ni. Zuan memperlahankan keretanya ketika hampir di selekoh tajam. Dari jauh, Zuan melihat ada seseorang melambai tangan di tepi jalan menahan keretanya. Apa tu? Nak berhenti ke tak ni? Motor rosak agaknya. Monolog Zuan. Ketika semakin dekat, Zuan dapat lihat dengan jelas seorang lelaki memakai jaket biru gelap menahan keretanya. Zuan berhenti di sebelah lelaki itu. Cermin tingkap kereta diturunkan. Kenapa bang? Motor rosak ke? Tanya Zuan. Ya bang. Motor saya habis minyak ni bang. Boleh tak kalau saya nak tumpang sampai rumah pakcik saya dekat depan tu? Zuan memandang motor di belakang lelaki itu. Ada seorang perempuan berdiri di sebelah motosikalnya. Zuan mula rasa kesian melihat pasangan itu. Jika bukan dia yang bantu mereka berdua, siapa lagi yang mahu bantu? Lagipun sudah lewat malam. Tidak ada sebarang kenderaan yang lalu waktu begini. Masuklah bang. Mari saya hantarkan, kata Zuan. Lelaki itu masuk ke dalam kereta Zuan. Tetapi perempuan yang berada di sebelah motosikal itu hanya diam berdiri di tepi jalan. Terima kasih bang. Nama saya Samad. Nasib baik abang berhenti. Kalau tak, tak tahulah saya nak minta tolong dengan siapa lagi. Lelaki itu memperkenalkan dirinya. Zuan memandang Samad dan perempuan yang berada di tepi jalan itu silih berganti. Saya Zuan. Kenapa tak ajak kawan naik sekali? Tanya Zuan. Kawan? Kawan yang mana bang? Saya seorang je dari tadi. Mana ada saya bawa kawan? Jawab Samad. Zuan menoleh ke perempuan itu sekali lagi. Tiba-tiba, perempuan itu lenyap seperti asap halus dihembus angin. Zuan telan air liur. Tak. Saya ingat awak dengan kawan tadi. Zuan terus memandu keretanya. Mujur awak berhenti tadi. Jauh juga saya tolak tadi motor. Dah tak larat lah nak tolak sampai ke rumah pakcik saya. Nanti sampai rumah dia, saya pinjam motor dia lah nak ke stesen minyak, kata Samad ramah. Kalau abang nak ke stesen minyak, saya boleh je tolong hantarkan, tanya Zuan sambil fokus memandu. Tak apalah. Awak dah tolong hantar sampai rumah pakcik saya ni pun dah bersyukur dah saya. Tak naklah sampai susahkan awak pula, jawab Samad. Okey. Berhenti dekat sini. Tu rumah pakcik saya, kata Samad. Kereta Zuan mula memasuki pekarangan sebuah rumah kampung yang agak unik reka bentuknya. Reka bentuk rumah lama yang sudah jarang ditemui sekarang.
Gelap rumah tersebut. Mungkin penghuninya sudah tidur. Samad keluar dari kereta. Terima kasih ya sebab sudi tumpangkan saya, ucap Samad sambil tersenyum. Lalu kereta Zuan berlalu meninggalkan pekarangan rumah Pakcik Samad. 2 minggu kemudian, sekali lagi Zuan melalui jalan tersebut ketika hendak ke rumah Zul. Dia memandang juga sepanjang perjalanan untuk melihat rumah Pakcik Samad. Tetapi Zuan tidak melihatnya. Zul, hari tu kenapa kau pesan jangan berhenti kalau ada orang tahan dekat selekor tajam tu? Ada hantu ke dekat selekor tajam tu? Tanya Zuan kepada Zul sewaktu mereka berbual sambil minum di warung. Dekat selekor tajam tu ramai orang jumpa seorang lelaki tahan kereta bila jalan sunyi. Lelaki tu motor dia habis minyak. Kemudian dia minta tumpangkan sehingga ke rumah pakciknya. Zuan terdiam seketika. Ramai dah orang tak tahu akan perkara tersebut. Menurut cerita, orang lelaki tu terlibat dalam kemalangan. Dia mati di tempat kejadian dilanggar sebuah kereta yang tak perasan dia dekat tepi jalan yang berhenti sebab kehabisan minyak. Zuan menganggukkan kepalanya setelah Zul selesai bercerita. Kenapa kau tanya? Kau ada tumpangkan orang dekat tepi jalan tu ke? Tak adalah. Tak adalah, mana ada. Saja je aku nak tahu, jawab Zuan merahsiakan kisah dia yang menumpangkan Sama. Sekian daripada Anwar Newa. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.